Kita semua sebenarnya sedang diuji oleh Allah. Tanpa daripada virus dan corona pun kita sentiasa akan diuji oleh Allah. Ujian ini tidak lain adalah yang pertama sekali untuk memberi ingat dan sedar kepada kita bahawa kita ni hamba kepada Allah. Kalau tak diuji, tak ada ujian hebat dan sebagainya, maknanya dia bukan hamba. Hamba ni mesti diuji dan mesti menghadapi ujian. Satu, dan tanpa ujian menjadikan hamba itu lupa, lalai dan sombong. Maka dengan adanya ujian sebenarnya membentuk kepada jati diri penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan daripada ujian daripada Allah. Maka cara menghadapinya adalah dengan iman, bukan dengan akal semata-mata, bukan dengan keinginan, dengan hawa nafsu, tetapi hadapilah ianya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketika mana kita dilahirkan di atas muka bumi ini dan kita setelah itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebolehan dan kemampuan, baik itu dari fizikal dan akal, maka kita sekali-kali tidak akan ada di dunia ini kecuali pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan ujian itulah menjadikan pembeza di antara orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah ataupun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif lam mim, patutkah manusia itu menyangka, adakah manusia itu menyangka mereka itu akan dibiarkan dengan hanya mengatakan kami beriman. Cukup, oh saya beriman, saya Islam. Cukup dengan mengatakan demikian, dibiarkan begitu saja. Sedangkan mereka tidak diuji? Tidak. Sebagai tanda keimanan, mesti menghadapi ujian. Mereka tak akan dibiarkan begitu saja tanpa ujian, kerana ujian pengukur dan kayu ukur kepada iman seseorang itu. Adakah kita ini yang diuji? Kita sajakah diuji? Tak. Semua yang namanya hamba, semua yang namanya makhluk, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sambungan ayat itu dengan mengatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menguji dengan umat-umat yang sebelum daripada mereka itu. Umat sebelum ini ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian ujian mereka. Kalau kita melihat kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, ini kalau membicarakan tentang kelebihan umat Nabi Muhammad, kita ni umat Nabi Muhammad, nak dibandingkan dengan umat yang sebelumnya, jauh sebenarnya umat Nabi Muhammad ni, kita ni mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat istimewa betul. Dan memang kita disebut sebagai umat yang istimewa, umat yang marhumah, yang dirahmati, dikasihi oleh Allah, berkat dari rahmatan lil alamin, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap juga kita diuji. Nak dibandingkan dengan ujian daripada umat yang sebelumnya, luar biasa sebenarnya, mereka lebih dahsyat lagi. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab tu, salah satu daripada ujian daripada umat sebelumnya yang tak kita kena kepada kita, seperti seorang sebutkan umat dulu ketika mana nak beribadah kepada Allah, mereka tak boleh beribadah mengikut kehendak mereka dan di tempat yang mereka suka, tak boleh. Mereka mesti beribadah di tempat yang Allah telah tentukan dan Allah tetapkan. Maknanya kalau masjid, masjid saja. Rumah tak boleh, di luar rumah tak boleh, mesti di masjid. Itu umat dulu seperti itu. Bermakna kalau mereka nak solat, kalau mereka nak ibadat, mesti mereka datang ke tempat yang telah ditetapkan oleh Allah melalui para anbiya dan para mursalin, para rasul. Kita, kata Nabi SAW,
ju'ilat liyal ardu, dijadikan bumi untuk aku dan umatku ini tahiran wa tahura, suci, boleh beribadat kat mana pun, dan boleh menyucikan pula yang disebutkan bumi dan tanah itu. Subhanallah. Kita nak solat di rumah, kita nak ibadah, nak melakukan amal soleh di rumah, di mana kita boleh buat. Tapi umat dulu ada tak boleh, diuji oleh Allah. Bayangkan kalau di rumah dia dekat tempat ibadat tu tak kuat, kalau yang jauh tak sah ibadahnya kecuali di tempat itu. Subhanallah. Ada lagi umat yang disebutkan dalam kitab itu mengikut kepada riwayat yang sahih, disebutkan, dikumpulkan, sekiranya seorang itu melakukan dari kesalahan, buat salah, buat dosa, buat maksiat, Allah tulis di depan pintu rumah dia setiap maksiat dan kesalahan yang dia buat. Jadi besok pagi orang lalu depan rumah boleh baca kesalahan dia, Allah tulis, suruh malaikat tulis. Umat Nabi Muhammad, aibnya, kesalahannya, maksiatnya ditutup oleh Allah, ditutup oleh Allah. Subhanallah. Selagi mana dia tak cerita, selagi mana dia tak tunjuk ke orang, Allah tutup. Kemudian apabila bertaubat, diterima oleh Allah. Umat dulu ditulis, dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada lagi yang lebih dahsyat. Ada umat disebutkan dalam kitab itu yang mereka apabila terkena najis pada pakaian, tak boleh mereka bersihkan dengan air, tak sah. Apa mereka kena buat? Mereka kena potong. Kalau kena dekat sini, kena potong, hilangkan najis tu dengan tempat-tempatnya. Bayangkan betapa besarnya ujian, beratnya ujian mereka. Hatta disebutkan riwayat Abu Dawud, ada umat yang kena tubuh pun dia kena potong bahagian yang kena tu. Nak cerita kata beratnya ujian yang ada setiap daripada mereka yang telah Allah katakan walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah pun dah buat ujian dah sebelum ini, kalau di umat-umat sebelum daripada mereka itu. Untuk apa sebenarnya kata Allah? Fala ya'lamanna Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala tahu. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa ya'lamannal kadzibin. Agar Allah tahu siapa di kalangan mereka itu orang-orang yang benar, sadaqu, benar imannya, dan supaya Allah tahu pula siapa yang berdusta dan tipu terhadap imannya kepada Allah SWT. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku ini sebagai ujian daripada Allah, untuk menguji apa? Siapakah yang benar imannya dan siapakah yang bohong. Ujian yang Allah berikan itu, kalau dipandang dari segi sudut negatif, otak yang fikir ni, macam-macam susah, ini efek kepada ekonomi, kepada penghasilan dan sebagainya. Tapi kalaulah diukur dengan iman, dengan penuh keinsafan, refleks kepada ujian itu, kita ni masa terpaksa PKP dulu, insya-Allah lah, kalau orang ni orang yang memang betul-betul dia adalah asas-asas agama ni, dia solat insya-Allah, dia jaga awal waktu dengan keluarga dia, dia puasa dulu pun dia taklah terlalu sangat seperti bebas keluar tengok itu dan ini dan sebagainya. Subhanallah, banyak kelebihan-kelebihan itu, dan banyak masa kita sepatutnya dengan Allah Subhanahu wa taala berbanding kesibukan kita dengan duniawi. Alangkah besarnya daripada hikmah, daripada apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ini orang yang sadaqu, orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebenarnya daripada apa yang penghasilan, ekonomi, apa yang kita kata hasil dan sebagainya, nak diukur dengan kita menjaga daripada ibadah kita kepada Allah, untuk kita benar-benar kita mengabdikan diri kepada Allah, sebenarnya jauh lebih hebat daripada itu. Sebab tu Nabi SAW selalu beritahu kepada kita ganjaran itu dengan ukuran duniawi, dengan ukuran daripada pertimbangan-pertimbangan duniawi ni, supaya kita ni dengan sebab itu kita tahu nilai. Contoh,
Nabi kata solat 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Maknanya apa yang kamu kumpul pun kamu tak akan dapat macam tu punya banyak. Orang punya kaya yang sekarang ni pun tak akan dapat satu dunia dan seisinya, tak ada. Tapi dengan 2 rakaat itu kamu dapat. Nabi ukur macam supaya kamu faham bahawa itu nikmat lebih besar daripada apa yang kamu hilang itu. Pernah seorang Arabi ketika mana dia tambat dia punya unta, dia solat di masjid Nabi SAW. Kemudian setelah dia selesai solat, dia tengok unta dia hilang. Dia menjerit sekuat-kuatnya, unta aku hilang. Nabi keluar, Nabi jumpa dia. Nabi kata, kenapa? Dia kata, unta aku hilang wahai Rasulullah. Oh, Nabi kata, aku ingat kamu tertinggal takbir, kamu menjerit kerana tertinggal takbiratul ihram di belakang imam. Dia kata, adakah takbiratul ihram di belakang imam itu lebih baik daripada unta aku yang hilang tu? Nabi kata, takbiratul ihram di belakang imam itu lebih baik daripada dunia yang ada di dunia ini, semua yang di dunia ini. Subhanallah. Supaya ingat bahawa apabila kamu dapat melakukan ibadah, kamu dapat untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih besar nilainya daripada penghasilan yang kamu dapat sebanyak mana pun yang kamu dapatkan daripada usaha-usaha kamu untuk duniamu itu. Subhanallah. Sebab tu musibah ini dipandang dengan sudut yang berbeza mengikut ukuran iman. Kita lihat bagaimana kekukuhan iman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang contoh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana dia berbicara mengenai kenikmatan ujian. Bagi dia ujian atau musibah itu nikmat bagi dia. Dia kata apa? Demi Allah, tidak ada satu bala yang menimpa ke atasku melainkan Allah memberikan 4 nikmat kepada aku. Dia kata tak ada satu musibah atau bala yang menimpa kepada aku kecuali pasti ada 4 nikmat dekat situ. Yang pertama, dia kata musibah itu tidak menimpa kepada agama aku melainkan musibah itu menimpa kepada aku. Kenapa? Kalau musibah itu menimpa kepada agama, itu lebih dahsyat. Tapi masa kita ditimpa daripada musibah ini, contoh sekarang ni, adakah menjejaskan agama kita? Tak ada. Kita boleh ibadat, kita boleh melakukan tu, bahkan lebih lagi sepatutnya kita dapat memberikan fokus dan tumpuan. Tak menjejaskan kepada agama. Yang lebih dahsyat adalah seperti mana kalau sampai menggugat kepada agama, itu musibah yang lebih dahsyat. Jadi selagi dia tak menggugat kepada itu adalah nikmat. Satu. Yang kedua, tidak ada yang lebih nikmat selain musibah itu datang kepadaku mengikut kemampuan aku. Mana musibah tu datang tapi sesuai dengan kemampuan kita, maka itu nikmat. Yang lebih dahsyat kalau musibah menimpa itu adalah di luar kemampuan. Kan, sebab tu Allah selalu Nabi SAW suruh kita baca 2 ayat terakhir suratul Baqarah setiap malam. Nabi kata kalau siapa yang baca ayat ni, 2 ayat ni, la kafatah, cukuplah bagi dia, kata Nabi SAW, cukup bagi dia. Apa dia? Iaitu amanar rasul, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab tu dalam tu ada Rabbana la tuhammilna wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan timpakan kepada aku sesuatu yang aku tak mampu untuk tanggung. Tapi Allah memang, Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan satu beban kecuali bagi yang mampu. Jiwa tu, subhanallah. Jadi kata Sayyidina Umar, selagi mana musibah yang menimpa kepada aku itu dianya adalah mampu aku tanggung, itu nikmat. Itu adalah nikmat sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aku, kata Sayyidina Umar, merasa nikmat kerana musibah itu tidak menghadangku untuk rida kepada Allah. Jadi apabila kita ada rida, kita kata yalah, nak macam mana kita hamba dan kita diuji, tiba-tiba bangkit perasaan itu, sebenarnya itu nikmat. Sebab rida, itu adalah merupakan daripada akhlak dan juga sifat yang terpuji betul. Sebab tak ramai orang boleh rida kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ditimpa musibah. Alhamdulillah kita rida, kita kata kita ikhtiar, kita usaha, kita rida, kita tawakal kepada Allah. Maka dengan bangkitnya rasa rida kepada Allah, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Kerana apa?
kalau kita nak ukur ridha Allah kepada kita, dia adalah dengan ukuran ridha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak tahu Allah ridha kepada kita tidak? Iaitu sejauh mana engkau ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia mengatakan, sesungguhnya kata Sayyidina Umar, aku mengharap pahala bagi setiap musibah yang mendatangiku. Maknanya dia kata nikmat yang keempat adalah apabila ditimpa musibah, aku yakin dan yakin sungguh-sungguh bahawa dalam musibah itu ada ganjaran yang besar yang dijanjikan oleh Allah. Jadi maknanya nikmatlah. Musibah timpa tapi gantinya adalah keampunan, gantinya adalah daripada pahala daripada Allah. Sebab tu ketika mana Nabi sebutkan tidak ada satu duri pun sekecil mana pun yang mencucuk kepada kaki orang yang beriman dan dia merasa sakit, kecuali akan digugurkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Semakin besar ujian, semakin banyak daripada ganjaran dan juga digugurkan dosa. Jadi oleh kerana itu Nabi kata, kalau seorang itu ditimpakan sakit, maknanya Allah pilih dia untuk sakit, maka Allah SWT akan utuskan kepada dia malaikat. So malaikat ni Allah pesan, Allah kata cabut kepada dia 4 perkara. Cabut daripada dia 4. Pertama, cabut daripadanya itu daripada kekuatan dia. Tu orang sakit lemah, Allah suruh cabut kekuatan, jadi lemah. Satu. Kedua, cabut daripada dia selera dia. Tu yang orang sakit tak selera makan. Yang ketiga, cabut daripada dia seri muka dia tu jadi pucat, tak berseri. Yang keempat, cabut daripada dia dosa-dosa dia. 4. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada orang tersebut. Maka Allah utuskan balik malaikat tadi. Yang tadi kamu dah cabut 4 kan? Okey, pergi balik ke orang tu, pulangkan balik. Tapi pulangkan 3 saja. Pulangkan 3 saja. Jangan pulang 4, pulang 3 saja. Apa yang dipulangkan? Kekuatan dia. Lagi selera dia. Lagi pulangkan seri wajah dia, tapi jangan pulangkan dosa-dosa dia. Habis. Subhanallah. Allah. So ujian, musibah, sakit dan sebagainya sebenarnya adalah kasih sayang Allah. Sebab tu Nabi Ayub alaihissalam ketika mana dia mengadu kepada Allah, dahsyat, dia diuji oleh Allah. Dia kata, aku disentuh dengan sakit ini wahai Allah, dengan musibah ini, wa anta arhamur rahimin, sedang kau adalah yang maha penyayang daripada yang penyayang. Dia bukan lihat, oh ya Allah engkau tunggu engkau ya Allah buat aku begini. Tak, engkau adalah maha penyayang. Di atas apa yang menimpa kepada dia daripada sakit, susah payah itu, dia kata engkau maha penyayang. Yang dilihat kasih sayang Allah, bukannya daripada kebencian ataupun Allah tak suka kepada dia. Yang dilihat adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ini yang kita nak kena reflect, kita nak kena untuk muhasabah dan kita lihat balik daripada apa yang menimpa kepada kita, daripada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, yang sebenarnya kita sendiri pun insya-Allah dengan penuh keimanan, dengan penuh keinsafan, kita boleh menyenaraikan sekian banyak daripada kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan daripada fasa ini ataupun daripada keadaan yang kita hadapi di saat ini. Ya, belum lagi dengan quality time kita dengan keluarga kita, belum lagi kita dapat untuk bersama dengan anak-anak, belum lagi kita kata kita dapat untuk memperbaiki daripada diri kita. Ya, mungkin kita kata dari penghasilan mungkin kurang daripada sumber dan sebagainya, tapi itu semuanya dah boleh untuk kembali, bahkan sudah pun ditetapkan oleh Allah. Tak tahulah, saya tak tahu, saya tak pernah dengar lah, saya tak tahulah ada tidak, wallahualam. Tapi belum, saya tak dengar lagi orang yang dengan sebab menghadapi keadaan ini dia mati sebab dia tak makan. Tak ada lagi. Covid, okey, mati, meninggal, sakit. Tapi memang ada yang miskin, ada yang susah, sumber dia kurang, tapi tetap ada rezeki dia. Baik itu apa yang dia cuba kais atau cari, atau daripada bantuan lain.
Kenapa? Wa ma min dabati fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kerana setiap yang melata di atas bumi ini sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Tak kiralah sedikit ke banyak, itu bukan cerita dia, tapi tetap akan ada daripada ketentuan Allah. Jadi itu yang lebih, tapi yang lebih bermakna lagi adalah nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih bermakna lagi. Bermakna dari ukuran yang kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang kita hadapi, ukuran keredaan Allah, ukuran ganjaran, ukuran kedudukan kita di sisi Allah itu lebih besar daripada apa yang kita cari. Oleh kerana itu kalau kita lihat, banyak mana pun minta maaf orang itu ada memiliki sesuatu dengan ujian yang sedikit ini baru sedikit dibandingkan saya sebutkan ujian-ujian daripada umat sebelum ni. Dia dah tak boleh untuk menikmati daripada apa yang dia ada. Dia tak boleh pergi mana-mana, dia tak boleh pun nak buat apa, dia tak ada macam tu. Sama seperti yang lain juga, dia tak boleh pergi melancong, dia tak boleh, tak ada. Hanya sedikit ujian daripada Allah SWT untuk sedarkan kita ni hamba, dan untuk kita belajar bahawa kadang-kadang ada kalanya naik kesombongan kita apabila kita memiliki sesuatu. Maka dengan keadaan ini Allah menyentuh dan menegur kepada kita supaya kita bersikap tawaduk selalu dan tidak sepatutnya ada takabur dan sombong di dalam kehidupan ini. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu kita ingin untuk belajar daripada apa yang menimpa kepada kita ini sebagai seorang mukmin yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah. Nabi mengatakan, ajaban li amril mukmin, aku takjub betul dengan perkara orang beriman ini. Wa idza asabahu sarra syakar, kalau dia timpa dengan kemudahan kelapangan dia bersyukur, dan apabila ditimpakan musibah ataupun daripada ujian sabar dia, maka ini tidak akan berlaku kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sikap orang-orang benar-benar beriman kepada Allah, yang mana mereka sentiasa bersyukur dan juga bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hakikat dari penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati oleh Allah. Oleh kerana itu kita bukan hanya sekadar merenung, bukan hanya sekadar kita ini mendengar, akan tetapi jadikanlah apa yang kita sebutkan tadi ini sebagai satu momentum ataupun salah satu anjakan untuk kita mempertingkatkan ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu yang sepatutnya kita ambil. Jadi setelah kita ni, ialah Allah Subhanahu Wa Taala penyayang. Kalau Allah nak uji kita lama dan panjang, itu adalah kekuasaan dia. Tapi kita lihat, alhamdulillah sudah berkurangan, kita dah boleh untuk datang ke masjid, beribadah dan sebagainya. Sepatutnya kita menjadi hamba yang menzahirkan rasa syukur itu kepada Allah SWT. Kita sepatutnya menzahirkan rasa syukur. Jangan kembali seperti dulu. Kalau kita faham bahawa saya dulu pernah buat silap, salah dan sebagainya, dengan ujian ini insaf dan sedar, maka setelah ujian itu sepatutnya kalau benar dia menghadapinya dengan penuh keimanan, maka akan lebih meningkatlah ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap orang-orang beriman ketika mana setelah daripada musibah yang dihadapi, maka akan bertambahlah daripada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya orang yang beriman ni, dia semakin diuji semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah, sedangkan dia kekasih Allah, orang yang paling mulia, yang paling hebat, diuji oleh Allah. Ketika mana diuji dengan balingan batu di Taif, dahsyat, lebih dahsyat dari peperangan, disebutkan oleh baginda Rasulullah. Ketika Sayyidina Aisyah kata, wahai Rasulullah, ada tak ketika Rasulullah balik dengan luka-luka, dengan keadaan yang teruk, berdarah, ketika balik dari perang Uhud, dia kata, wahai Rasulullah, ada tak yang lebih teruk kamu ditimpakan daripada peperangan Uhud ini? Kata Nabi, ada, iaitu ketika di Taif, kata baginda Rasulullah. Maknanya apa yang dibaling itu bukan kita ingat baling batu kecil-kecil tu, sorry, tak. Nabi kata lebih dahsyat daripada yang dia hadapi di dalam peperangan Uhud.
Kalau di dalam peperangan Uhud, Nabi tanggal gigi baginda Rasulullah, luka kepala baginda Rasulullah yang mulia itu, tertusuk di pipi, tulang pipi baginda Rasulullah dengan serpihan bersih disebutkan, sehingga dicabut dengan gigitan oleh sahabat, sehingga digigit tu keluar besi tu, keluar gigi, tanggal gigi punya kuat. Tapi Nabi kata lebih dahsyat di Taif. Nabi diuji oleh Allah. Sebab tu Nabi ketika diuji, Nabi kembali kepada Allah. Nabi kata apa? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang kelemahan diri. Tengok bagaimana yang kita katakan musibah, ujian itu mendekatkan lagi kepada Allah. Yang dia nampak adalah kelemahan hamba dalam kelemahan diri, bukannya yang dia lihat itu adalah daripada musibah, bukan yang dia lihat itu adalah orang yang buat musibah, tapi yang dia lihat itu adalah kelemahan diri sebagai seorang hamba. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada kamu lemahnya diri aku. Wa qilla hillati, dan juga sikitnya daripada kemampuan aku. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku ni di hadapan manusia. Allah, tengok. Kita kata apa yang diuji akan meningkatkan kesedaran penghambaan diri kepada Allah. Sedangkan Nabi ini kedudukannya agung, hebat. Tapi ujian itu Nabi sentiasa dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperhambakan diri dan tawaduk. Sebab tu Nabi kita adalah sayyidul mutawadhi'in, adalah orang penghulu segala orang-orang yang tawaduk. Tak pernah Nabi sombong, tak ada. Sebab apa? Sebab diuji oleh Allah, dan menghadapi ujian itu dengan penuh keimanan, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau betul benar keimanan kita kepada Allah, ujian yang dihadapi ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Tapi kalau semakin jauh, kalau semakin lupa, bahkan semakin lalai, Allah bermakna itu adalah musibah yang lebih besar lagi. Itu adalah musibah yang lebih besar lagi. Yang kedua, kalau tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah menghadapi ujian ini dengan penuh keinsafan. Bagaimana? Yaitu meletakkan daripada apa yang dihadapi itu untuk menginsafi diri. Bukan melihat ini tak lain ni orang tu buat maksiat lah tu, ini orang kita punya masyarakat ni, menghalalkan kesalahan itu kepada orang, tapi melupakan dari kesalahan yang banyak dilakukan oleh diri kita. Sepatutnya biar dianya memberi hala keinsafan itu kepada diri. Mungkin saya lah yang banyak salah ni, saya lupa, saya lalai, saya buat itu, saya buat larangan ini. Itu untuk apa? Untuk kita dengan insaf dan juga menyedari itu memperbaiki. Bukan dengan kita menghalalkan kesalahan itu kepada orang lain. Ketika Allah SWT menimpakan tsunami dan yang paling banyak terkorban di Aceh, sepatutnya kita tak boleh untuk, yalah, semungkin kita ambil ibrah pengajaran, na'am, tapi sekadar untuk menyalahkan, oh itu adalah tu di Aceh tu buat maksiat dan sebagainya. Kita senang untuk berkata demikian, sedangkan yang di sini saja maksiat pun banyak. Tapi kenapa tak tiba oleh Allah SWT? Kerana Allah masih lagi menangguhkan supaya kita mengambil pengajaran apa yang berlaku di tempat yang lain. Tapi kenapa kita tak tengok kepada diri, tapi kita meletakkan kesalahan-kesalahan itu kepada yang lain? Orang yang beriman sentiasa menghalalkan diri kepada dirinya, kesilapan kepada dirinya, kekurangan kepada dirinya, supaya tidak ianya menyalahkan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya meningkat dan membetulkan balik, supaya dia dapat untuk membetulkan balik keadaan dirinya. Insaf, menginsafi diri, menghalalkan daripada itu. Dengan demikian bangkitlah rasa penyesalan, dan akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahmati oleh Allah, menyesal itu apabila dianya berada pada perkara-perkara yang
salah dan maksiat adalah merupakan suatu yang baik, yang mulia. Penyesalan itu, kerana disebutkan oleh baginda Rasulullah, an-nadam minat taubah. Penyesalan itu tanda taubat. Kenapa? Kerana tidak sedikit ada orang yang tak pernah menyesal di dalam melakukan kesalahan. Sebab tu Nabi ketika mana ditanya, man najatu ya Rasulullah, apakah tanda atau bagaimanakah kejayaan itu wahai Rasulullah? Apakah itu kebahagiaan itu wahai Rasulullah, kejayaan itu? Nabi cakap 3 perkara. Nabi kata yang pertama, amsik alaika lisanak. Pertama, kamu tahan lidah kamu ni. Kalau kamu nak bahagia, kalau kamu nak selamat, pegang lidah ni. Maksudnya apa? Jangan cakap bukan-bukan, jaga lisan. Yang kedua, wal yasaka baituka. Luaskan rumahmu, bukan luas rumah ni beli rumah besar. Tapi maksudnya apa? Iaitu rumah yang kamu ada, rumah tangga yang ada ni melapangkan dada kamu. Kamu masuk rumah, lapang dada. Tengok sebab apa? Sebab isteri taat kepada Allah, anak taat kepada Allah. Tengok masuk rumah, lega. Allah. Ini minta maaf, rumah besar mungkin, rumah hebat, tapi bagi masuk rumah sempit dada. Allah. Mengucap selalu. Kadang-kadang sempit rasa. Kadang-kadang tak nak duduk rumah dah, rasa serabut. Kata Nabi, kalau kamu nak sejahtera, selamat, bahagia, pastikan rumah kamu tu melapangkan dada kamu. Bagaimana? Dengan didikan iman. Nabi SAW rumahnya besar. Rumah Nabi SAW, Sayyidina Hasan al-Basri, ketika mana rumah Nabi nak dirobohkan di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman nak robohkan bukan sebab apa? Sebab nak besarkan masjid. So dia masuk untuk kali terakhir. Ketika itu dia angkat tangan dia. Tangan dia menyentuh kepada bumbung rumah. Dia lepangkan dada. Beberapa depa saja sudah menyentuh dinding yang lain. Kemudian dia mengalirkan air mata. Dia mengatakan, demi Allah, kalaulah aku mampu, aku ingin untuk kekalkan rumah Nabi SAW ini agar umatnya tahu bagaimana Nabinya hidup. Subhanallah. Tapi rumah itu, rumah tangga itu adalah rumah tangga yang paling bahagia sekali. Isteri-isteri baginda Rasulullah SAW tak ada satu keluhan dan komplain pun dengan kehidupan dia. Bahkan ketika ditanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, bilakah momen atau detik yang paling bahagia kamu dengan Rasulullah? Ketika dia dengar Rasulullah dah wafat, dia menangis. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Tidak ada satu waktu pun dan momen waktu pun yang tidak bahagia dengan Rasulullah SAW. Allah. Kenapa? Kerana mereka tidak dididik dengan material oleh Rasulullah. Mereka tidak diajar oleh Nabi SAW mengatakan dengan adanya itu dan ini kamu akan bahagia. Tak. Tapi dididik oleh Rasulullah adalah mengisi waktu, ruang, rumah dengan ibadah, dengan iman, dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Sehingga Nabi di rumah pun menceriakan dengan apa? Dengan kebaikan, dengan akhlak. Oh, bahagia rumah tangga itu, subhanallah. Tapi yang ketiga, Nabi kata kalau kamu nak berjaya dan bahagia, kata Nabi SAW mengatakan apa? Wabki ala khati'atik, tangisilah akan kesalahanmu. Ingat salah, menangis. Nabi suruh tangis. Kenapa? Biar ada menyesal. Biar ada menyesal. Ini minta maaf. Ketika ingat yang salah, ingat dulu kenangan-kenangan dulu, buat benda bukan-bukan, jadi hiburan, seronok. Kadang-kadang bangga cerita, oh saya dulu buat ini, tapi dah tua sekarang, dah insaf lah. Tanda seseorang itu benar-benar insaf adalah ketika dia ingat kesalahan. Ialah kita manusia, kadang-kadang kita pun terlupa, kadang-kadang kita terlajak dan sebagainya, tapi ingat balik, menangis kita. Sebab apa kita menangis? Sebab kita belum tentu lepas lagi ketika ditanya oleh Allah. Nanti Allah tanya kita, nanti kita nak malunya, kita nak jawab kesalahan-kesalahan kita. Sebab Allah kata apa saja yang kamu buat itu akan diperlihatkan, dan apa saja daripada kebaikan pun ataupun daripada kejahatan akan fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi oleh kerana itu hendaklah kita ni ambil dengan
penuh keinsafan, bahawa apa yang menimpa kepada kita ini adalah bagaimana teguran Allah SWT kepada kita untuk kita kembali kepada Allah. Dan apabila kita mengingati kesalahan-kesalahan kekurangan itu, maka kita menyesali daripadanya dan bertaubat kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taubah. Yang ketiganya adalah Allah SWT ingin juga mengajar dan mengambau kepada kita untuk memperkukuhkan al-ukhuwah. Dengan adanya ni, kita sebenarnya diajar untuk prihatin, untuk mengambil berat. Kita tahu, oh ini kita bekerja sama. Istilah yang kita sebutkan, kita jaga kita, itu semua sebenarnya adalah merupakan himbauan daripada al-Islam sendiri. Islam suruh jaga sama dengan kita, untuk kita sama-sama membangun dan juga sama-sama kita memberikan keperhatian di antara satu dengan yang lain. Ini adalah sikap yang diajarkan, atau lebih daripada itu disebut ithar, prihatin, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini adalah akhlak Nabi SAW. Ini adalah akhlak daripada para sahabat dalam menghadapi keadaan dan situasi seperti itu. Maka dengan adanya daripada ujian ini, sebenarnya mengajak kepada kita untuk kita dibuka peluang untuk prihatin, mengukuhkan ukhuwah dan membantu kepada orang lain. Hari ini peluang membantu ni semakin luas. Subhanallah. Ada saja mungkin kita kata, kita dengar ada orang yang memerlukan, kita ada peluang untuk beramal. Yang namanya sedekah, yang namanya infak, yang namanya membantu, yang namanya, subhanallah, ini semua adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebab tu para sahabat, kalau ada orang minta sedekah dia gembira, happy betul. Happy. Ada seorang sahabat, setiap hari kalau ada orang datang ketuk pintu rumah dia, Assalamualaikum, saya orang miskin, boleh tak bantu apa-apa? Dia bagi keluar dengan penuh senyuman, bagi seronok. Kemudian dia tanda tangan, Alhamdulillah, ya Allah, kau telah bawakan, datangkan kau untuk seseorang yang dapat untuk bawa pahala aku nanti di akhirat. Tapi apabila satu hari tak ada orang ketuk rumah dia, menangis dia kat rumah. Dia kata, ya Allah, musibah apa yang menimpa kepada dia. Dia melihat orang tak minta, tak ada peluang untuk sedekah, tak ada ruang untuk membantu. Itu musibah. Subhanallah. Terbalik kita kan, kita orang datang minta, musibah Allah. Tapi orang yang beriman tak, ketika mana ada peluang untuk beramal, ini nikmat. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah membawa kepada kita kebaikan yang besar daripada ujian yang kita hadapi ini. Walau bagaimanapun, tetap kita berdoa agar mudah-mudahan Allah jauhkan, Allah lindungi dan Allah angkat wabak ini insya-Allah. Dan Allah letakkan kita ini dan keluarnya daripada wabak, jauhnya wabak ini, tetapi kita semakin dekat kepada Allah, semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah, dan Allah kekalkan kebaikan-kebaikan dan tambahkan lagi. Dan mudah-mudahan dengan hilangnya wabak, jauhnya wabak, hilanglah pula kejahatan, maksiat dan juga daripada keburukan-keburukan daripada diri kita ini. Amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.